Salam sejahtera dan selamat pagi kepada para hadirin semua dan nama saya Pamelia. Saya seorang psikologis dari Naluri dan juga saya seorang pensyarah dari IIUM. Jadi saya berasa sungguh gembira sebab dapat berkongsi dengan kalian semua dan tajuk kita pada pagi ini adalah tekad bangkit kembali, iaitu tingkatkan daya tahan kita. Jadi memang ini adalah satu topik yang sangat penting sebab kebanyakan masa kita mempunyai mungkin kadang-kadang kita rasa patah semangat ataupun kadang-kadang kita rasa stres, dan apakah yang sangat penting untuk yang dapat membawa kita dari keadaan yang stres kepada tahap keadaan yang lebih boleh katakan aman, tenang dan juga lebih bersemangat adalah daya tahan kita, iaitu ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil resilience. Jadi jom kita tengok sama-sama apakah dan juga cara-cara yang kita dapat meningkatkan daya tahan kita dengan cara yang lebih efektif dan juga cara yang lebih dengan cara yang kita boleh juga mempraktiskan di setiap hari di kehidupan kita. Jadi kalau katakan tuan-tuan puan-puan ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan kepada saya, boleh juga type dan juga ataupun saya akan cuba untuk ataupun boleh juga email kepada kita dan kita akan cuba untuk address semua soalan yang kita dapat ya. Okay, so saya adalah ahli psikologi klinikal di Naluri dan saya ada juga berjumpa dengan klien. Kebanyakan klien yang saya jumpa adalah secara remote ataupun atas talian, online therapy, dan juga saya sering memberi banyak webinar seperti ini juga, dan topik-topiknya kebanyakan masa adalah pasal mental health dan juga pasal mungkin stres di tempat kerja ataupun relationship punya issue. Jadi saya seorang penyelidik dan juga pensyarah juga, dan apa yang saya suka buat adalah juga untuk cuba berbincang dengan klien-klien kita tentang cara-cara yang dia dapat untuk meningkatkan daya tahan dan juga cara-cara yang kita dapat untuk meningkatkan kepercayaan kita untuk menguasai dan juga macam mana kita dapat untuk mengatasi stres-stres di dalam hidup kita. Okey, nombor satu yang paling penting yang perlu kita lakukan untuk menguasai daya tahan kita, nombor satu adalah pengurusan minda, iaitu cara kita dapat menguasai ataupun cara kita dapat untuk mempunyai satu teknik pengurusan minda ataupun dalam bahasa Inggeris kita cakap mind management, iaitu cara kita dapat untuk kita yang in control, kita yang menguasai thoughts, kita yang menguasai cara-cara pemikiran kita dan bukan thoughts kita yang menguasai kita. Okay. Harap semua boleh nampak saya. Saya punya kamera adalah on, tapi tak pasti kalau semua boleh nampak saya. Okay. Alright, so tips-tips untuk pengurusan minda adalah ada beberapa tips yang kita boleh gunakan, iaitu jom kita tengok sama-sama apakah tips yang kita boleh gunakan. Okey, pertama sekali apa yang saya ingin mengongsi pada hari ini adalah ada pelbagai jenis teknik pemikiran yang kita ada, iaitu teknik pemikiran yang membantu dan positif, teknik pemikiran yang tidak membantu ataupun yang negatif. Jadi semua teknik-teknik dekat sini, jom tuan-tuan puan-puan cuba lihat skrin pada masa ini dan cuba lihat apakah nama teknik-teknik ini ataupun jenis pemikiran yang ada di sini. Okey, semua jenis pemikiran di sini adalah jenis pemikiran negatif sebenarnya. Dan saya cuba untuk meletakkan satu nama ataupun gelaran kepada setiap ciri pemikiran negatif dekat sini supaya kita dapat mempunyai satu gelaran untuk setiap pemikiran negatif ini. So, cuba tuan-tuan puan-puan tengok baik-baik semua nama-nama dekat sini dan cuba kita lihat agaknya nama apakah yang kita dapat relate ataupun kita rasa nama itu memang menggambarkan diri saya. Okey, so saya akan bagi tuan-tuan puan-puan mungkin 30 saat untuk lihat dulu skrin, cuba baca dulu, lepas tu saya akan explain ya apakah maksudnya.
Okay, alright. So apabila kita lihat semua teknik-teknik ini, alright, sekarang kita akan pergi kepada teknik nombor 1, okay, ataupun pemikiran nombor 1. Ini adalah antara boleh dikatakan kesilapan yang paling boleh dikatakan sangat common ataupun selalu orang akan melakukan kesilapan ini, iaitu Mr. or Miss kecemasan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia Mr. or Miss emergency. Okey, maksudnya gaya pemikiran ini bermaksud bahawa orang itu selalu akan panik. Dia selalu dalam keadaan yang panik, dia selalu akan cepat untuk rasa takut walaupun ada masalah yang sikit pun dia akan panik dan dia rasa takut. Jadi jenis orang macam ni kita panggil dia catastrophic thinking style. Maksudnya dia cepat untuk panik, dia tak tahu apa nak buat. Jadi jenis pemikiran macam ini biasanya akan menurun ataupun dia akan mengakibatkan daya tahan kita menjadi memang tidak kuat. Okey, jadi adakah antara tuan-tuan puan-puan di sini yang punya gaya pemikiran jenis Mr. and Miss Emergency ataupun Mr. and Miss Kecemasan? Alright. Yang kedua adalah Mr. and Miss Sabotage diri, iaitu gaya pemikiran di mana kita akan selalu cuba untuk sabotage diri kita. Ataupun dalam bahasa Inggeris Mr. and Miss Sabotage. So dia self-sabotage. Maksudnya walaupun dia memang berkelayakan untuk mendapatkan promosi, malah dia rasa sangat rendah hati, dia rasa macam dia selalu meng-highlightkan dia punya kelemahan dan dia rasa dia tidak mampu untuk ke depan dan dia sendiri akan sabotage diri dengan tidak apply untuk promotion, untuk selalu merendah-rendahkan diri dia. Ini juga salah satu negative thinking thought ataupun pemikiran negatif yang juga dapat mengakibatkan daya tahan kita untuk menurun. Okey, yang ketiga adalah Mr. or Miss Black and White. Okey, hitam atau putih. Ini sepertilah nama dia dekat sini kan, black or white. Maksudnya dia sangat ekstrim. Sama ada dia akan macam memberi sedaya upaya dia yang maksimum untuk membuat dia punya best in every single dia punya pekerjaan ataupun task. Setiap tugas yang diberi, dia akan bagi 100% dia punya usaha. Ataupun kalau katakan dia tak dapat commit, dia akan totally let go, dia tak dapat bagi sedikit pun dia punya effort. So itulah dipanggil black and white thinking. Ataupun jenis pemikiran ini juga dia macam sama ada saya jadi pekerja yang paling baik di office, kalau tak saya memang seorang yang gagal di office. So dia ada satu pemikiran yang sangat ekstrim. Sama ada saya sangat bagus ataupun saya memang satu kegagalan. So jenis pemikiran macam ini, dia akan meletakkan satu pressure kat diri dia. Dia memang akan memberi tekanan yang lebih kepada diri dia. Dia akan membuatkan diri dia rasa sangat tertekan, sangat sedih dan juga dia biasanya orang yang mempunyai pemikiran hitam putih, dia biasanya adalah perfectionist kebanyakan masa. Dan dia juga adalah orang yang mungkin ada standard yang terlalu tinggi di mana apabila dia tidak dapat mencapai standard itu, dia akan rasa sangat down dan itu pun akan menurun dan juga macam menjejas daya tahan dia sebenarnya. Okay, so jom kita pergi ke yang seterusnya adalah Mr. and Miss Superhero ataupun Adiwira kat sini. Okay, so ini bermaksudnya jenis orang ataupun employee ataupun individu seperti ini, dia mempunyai gaya pemikiran yang selalunya dia akan mendengar satu perkataan di dalam minda dia yang menyebabkan dia untuk berasa seperti dia mesti setiap yang dia lalui itu dia mesti jadi yang best, dia mesti jadi orang yang paling rajin, dia mesti jadi orang yang membuat kerja yang paling banyak dalam grup dia. So dialah superhero, dia rasa sayalah yang patut membuat pengorbanan yang banyak, sayalah yang patut buat semua kerja dekat sini, sayalah yang patut korban, sacrifice saya punya time, energy semua. So dia jenis orang macam ni, sebenarnya dia ikhlas dari hati dia, cumanya dia tak pandai untuk delegate dan dia rasa bahawa delegate itu maksudnya haram ataupun delegate itu maksudnya berdosa, maksudnya dia tidak capable sebagai seorang leader. Tapi sepatutnya tidak kan, kita tak sepatutnya berfikiran sebegitu. Jadi orang superhero macam ni, dia akan berkorban diri dia bagaikan lilin yang berbakar diri dan dia cepat stres disebabkan perangai tersebut.
Okay, boleh dengar? Alright. So, okay, jom kita lihat ke Mr. or Miss Penyamar. Okay, Mr. or Miss Penyamar ini adalah jenis orang, sebenarnya dia bukan menyamar tapi dia macam mental filtering macam begitu. So maksudnya dia asyik akan menapis. Dia ada special filtering system. Dia hanya boleh ingat semua kelemahan dia dan semua kebaikan dia, dia akan lupa. Maksudnya dia hanya akan highlight semua kelemahan dia, semua kebaikan dia, dia tidak akan memberi perhatian dan juga dia akan selalu cuba untuk meng-highlightkan semua kelemahan dia. Jadi kenapa ini adalah sesuatu yang pemikiran negatif yang tidak patut? Sebab kita kadang-kadang tak ada macam confidence, kita tak ada macam ini semua akan mengakibatkan daya tahan kita untuk menurun dan kita juga akan merasa sangat sedih dan juga kita apabila kita menghadapi setiap hari dengan pemikiran macam ni. Sebab semua yang baik kita tak akan lihat. Kita hanya lihat kelemahan je. Lepas tu ini pun akan mengakibatkan kita rasa kurang berterima kasih juga sebab semua perkara buruk je yang kita lihat di dunia ini. Semua perkara baik yang berlaku dalam kehidupan seharian kita tak nampak. Jadi ini semua jenis pemikiran yang kurang membantu ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun dalam psikologi kita panggil cognitive distortion ataupun unhelpful thinking style. Okey, di sebalik semua thinking style itu, jom kita cuba untuk mempraktikkan thinking style yang positif, iaitu ataupun boleh dikatakan jenis pemikiran yang sangat positif, jenis pemikiran yang lebih membantu. Okey, so di sebalik Mr. and Miss yang negatif tadi, kita cuba untuk mempraktiskan Mr. or Miss tenang. Okey, di sebalik Mr. or Miss yang tadi kita nampak kan ada Mr. or Miss kecemasan. Okey. Sekarang kita nak ubah jadi Mr. or Miss tenang. Maksudnya saya tabah, saya aman, saya tenang, saya dapat lakukan, okey tak apa kalau saya lupa hantar email semalam, saya dapat hantar hari ini, saya boleh minta maaf. Kita akan tenang, kita tak akan catastrophize, kita tak akan panik dengan begitu cepat. Okey, ini sangat penting ya. Alright, the next one, Mr. Miss sabotage diri kan. Kita akan cuba untuk memberi peluang kepada diri kita. So, teknik ataupun tips yang sangat penting ataupun tips yang sangat berguna dan juga tips dalam psikologi kan. Kita kena melafazkan satu dialog. Tahu tak dialog tu apa? Dialog tu adalah yes but ataupun ya tetapi. So dia start macam ni. Ya, saya tidak selalu konsisten ataupun perfect dalam setiap perkara tetapi masih belum terlambat untuk saya cuba untuk memperbaiki diri. So itu adalah Mr. or Miss peluang. Okay, maksudnya kita cuba untuk memberi peluang kepada diri kita dan apabila kita ada standard yang begitu tinggi, kita cuba untuk melafazkan yes but teknik. Ya tetapi. Okay, yang ketiga adalah Mr. or Miss Rational. Ingat tak tadi kita ada Mr. or Miss Black and White. Jadi di sebalik kita jadikan ada Black and White, kita nak mempunyai Mr. or Miss Rational. Maksudnya, okey, apa yang berlaku ataupun belum berlaku tidak mentakrifkan ataupun mendefinisikan saya sebagai individu. Itu tidak bermakna saya gagal sebagai individu. Tak. So, dia macam maksudnya katakan kita gagal dalam satu meeting ataupun laporan ataupun presentation kan, pembentangan. So, satu insiden itu tidak akan macam cancel semua kebaikan kita. Satu insiden seperti itu tidak akan bermaksud bahawa kita gagal sebagai individu. Kan? So, ini adalah Mr. and Miss Rational. Ini kita di sebalik jadi black and white, kita jadi di tengah. Mungkin boleh dikatakan sebagai grey. Okay, so kita balance kan kita punya minda dan jangan terlalu macam polarity itu jangan tinggi. Kita cuba untuk ada di tengah tu. Balance, calm dan juga jangan ekstrim dalam kita punya pemikiran. Okey, ingat tak tadi kita ada Mr. or Miss Superhero, Adiwira tadi. Okey, sekarang kita nak cuba untuk jadi Mr. or Miss belas kasihan kepada diri kita. Kita nak sayangi diri kita. So, kita nak self-love dekat diri kita. Ingat ya, self-love bukan sama dengan selfish, okey? Itu lain. Selfish hanya mementingkan
kepentingan diri sahaja. Tapi self-love maksudnya kita sayang diri kita. Bagaimanalah kita nak orang untuk sayang kita kalau kita sendiri tidak sayangkan diri kita? Betul tak? Kita kena sayangi diri kita dulu. Okey, so macam mana kita nak buat begitu? Okey, kita cuba untuk nombor satu, dalam di office kita cuba untuk delegate. Delegate maksudnya kita cuba untuk membahagikan tugas-tugasan. Kalau kita delegate tak bermaksud kita tak efisien. Tak, malahan dia bermaksud kita lagi efisien. Sebab kita dapat memperkasakan, empower kita punya rakan sekerja untuk juga handle something. Ada satu masa, dululah di previous pekerjaan Pam kan, ada satu masa Pam adalah seorang leader dalam tim saya. Okey, ada banyak perkara yang kita perlu buat. Dan Pam lah juga Mr. and Pam juga dulu Miss Superhero. Okey, so actually setiap daripada kita mesti ada satu ataupun dua ataupun lebih jenis pemikiran yang kurang membantu kadang-kadang. Okey, bagi Pam, biasanya yang pernah saya lalui adalah Mr. and Miss, Miss Black and White dan juga Miss Superhero. Jadi kadang-kadang saya lah nak yang buat semua perkara sebab saya rasa kesian kepada rakan-rakan sekerja saya. So saya akan buat semua. Saya akan walaupun saya boleh delegate tapi saya akan buat semua. Tetapi sebenarnya itu bukan satu langkah yang baik sebab bukan sahaja yang saya tak memberi peluang kepada rakan sekerja saya untuk juga handle something, tapi saya juga mungkin akan overwhelm sampai mungkin tidak melaksanakan tugas itu dengan sebaiknya kadang-kadang kan. Dan juga saya pun menzalimi diri saya sebenarnya. So apa yang kita patut buat adalah kita patut menyayangi diri dan juga menyayangi rakan sekerja kita. Cuba delegate, cubalah bagi peluang dekat orang lain juga dan juga kita pun akan menyayangi diri kita untuk janganlah overwhelm dengan terlalu banyak kerja. Ingatlah untuk rehat juga sebab itu rehat juga self-care sebenarnya adalah sangat penting untuk menguasai dan meningkatkan daya tahan kita supaya esok kita boleh bangkit dengan lebih kuat. Sama macam handphone, kalau handphone pun kena charge bateri dia, apatah lagi kita human being pun kena charge kita punya bateri. Macam mana kita nak charge? Jadi dengan cara self-care. Macam untuk Pam, self-care maksudnya di hujung setiap hari saya sebelumlah ataupun selepas hari kerja, katakan pukul 6 ke ataupun pukul 7 saya akan cuba mandi dengan air panas, enjoy saya punya bath. Lepas tu saya akan tengok some comedy dekat Netflix and then lepas tu borak-borak dengan family, makan something yang sedap. So apakah langkah-langkah yang tuan-tuan dan puan-puan dekat sini boleh lakukan setiap hari untuk charge bateri? Cuba kita fikir sekarang. Apakah yang tuan-tuan puan-puan boleh lakukan pada hari ini? Boleh start pada hari ini ataupun kalau tak boleh hari ini, esok. Tapi cuba fikirkan beberapa perkara ataupun tips ataupun langkah-langkah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan setiap hari. Dia kena setiap hari tahu, bukan sahaja hujung minggu. Tahu tak kenapa? Sebab kita punya bateri, adakah kita boleh charge handphone kita seminggu sekali sahaja? Memang taklah. Sekarang everything dekat handphone. Kita nak beli shopping pun dekat handphone. Kita nak kerja pun semua ada group WhatsApp chat semua kan. So memang kita kena charge every day ataupun every other day kan. Sama macam tu juga tuan-tuan puan-puan kena charge diri kita every day juga. Apakah aktiviti ataupun apakah yang tuan-tuan puan-puan dapat lakukan untuk chargekan diri? Maksudnya, apa aktiviti yang anda buat semua boleh lakukan? Adakah meluangkan masa dengan family? Ataupun adakah macam bersenam? Mendengar muzik, tengok wayang? Apa yang kita boleh lakukan every day untuk kita pun nak refill diri kita? Okey, yang last kali dekat sini, Mr. or Miss harga diri. Kan tadi kita ada Mr. or Miss mental filtering tau. Ada penapis yang special tadi kan. Hanya boleh ingat perkara yang buruk je pasal diri kan. So sekarang kita kena mengingati diri kita tentang harga diri kita. Okey, yang ini juga kita boleh gunakan teknik yes but. Iaitu ya tetapi. So, macam mana ya tetapi itu? Maksudnya dia macam ni. Ya, saya mungkin tidak sempurna sebagai seorang individu yang perfect. Tetapi, Tuhan telah memberkati saya dengan banyak capability dan rezeki yang banyak. Jadi, saya boleh ke depan. Saya boleh juga buat. Saya juga manusia sama macam orang lain juga. Saya boleh mempertingkatkan diri saya. Begitulah kita boleh buatkan. Ya.
Okey, sekarang saya nak cuba untuk berkongsi sesuatu yang sangat menarik. Okey, ini dipanggil, dalam bahasa Inggeris ya, psychic bandwidth ataupun kita boleh macam Wi-Fi bandwidth ya. So ini adalah lingkungan psikik ataupun psychic bandwidth, versus psychic entropy ataupun entropi psikik. Apa maksud ni? Maksudnya kan kita semua ada Wi-Fi kan, Wi-Fi bandwidth. Semua orang tahu Wi-Fi bandwidth kan. Ingat tak masa PKP hari tu, apabila semua orang dekat rumah sedang, kita semua kongsi Wi-Fi. Macam Pam, saya kongsi dengan kakak saya, dengan ayah saya, semua nak guna Wi-Fi. Kakak saya pun work from home. Saya pun work from home pada masa tu. Jadi pada masa tu, ada tak tuan-tuan puan-puan dapat dapat lihat bahawa kadang-kadang dia jadi slow, dia jadi perlahan sebab kenapa jadi slow? Sebab kita semua sedang berkongsi Wi-Fi itu yang sama dan kita masing-masing suck the Wi-Fi bandwidth tu sebab kita nak download, kita nak upload, kita nak buat Microsoft Teams lah, this and that kan. Jadi, dia akan memakan banyak Wi-Fi bandwidth dia, makan banyak. So, itu akan membuatkan dia jadi lebih lambat kita punya connection. Sama macam Wi-Fi bandwidth juga, kita sebagai seorang manusia juga mempunyai bandwidth. Apa kita panggil bandwidth ini adalah psychic bandwidth. Maksudnya, apabila minda kita terlalu ada banyak traffic dalam minda kita, apabila kita punya fikiran terlalu berkecelaruan, terlalu banyak perkara yang kita takut, kita mungkin runsing, kita rasa sangat gemetar, kita rasa sedih, marah, banyak perkara. Apabila kita, walaupun nampak macam kita aman, kita tenang di depan laptop, tapi dalam minda kita lah, kita sajalah yang tahu betapa banyaknya perkara, ada banyak masalah dalam minda kita. Mungkin kita fikir pasal family, walaupun kita dekat tempat kerja, kita fikir tentang mungkin masalah peribadi ke. So, semua ini dipanggil psychic entropy. Entropy ini macam satu istilah kimia tau. Maksudnya macam semua atom-atom tu macam berkecelaruan dalam kita punya minda. Dia macam tak aman, tak tenang. Okay, so apa yang kita nak adalah kita cuba untuk mempunyai psychic bandwidth yang kuat. Maksudnya kita cuba untuk fokus. Fokus satu perkara pada satu masa. Satu perkara pada satu masa. Maksudnya, okey, sekarang ni saya sedang bercakap dengan tuan-tuan puan-puan kan? Saya akan fokus pada tuan-tuan puan-puan je. Okey, kalau katakan lepas webinar ni saya akan fokus kepada email saya. Saya akan fokus pada email tu je. Saya akan fokus on one thing at a time. Ini akan train melatih minda kita untuk menjadi lebih kuat. Tahu tak betapa susahnya untuk kita nak fokus kalau kita tak cuba praktis? Cuba tuan-tuan puan-puan buat sekarang. Sekarang cuba tutup mata dan hanya fokus kepada satu perkara je, iaitu top kita pada hari ini, webinar ini. Fokus je pada webinar ini dan cuba fokus kepada pernafasan. Tarik nafas dan hembus nafas. Cuba fokus je untuk beberapa saat. Fokus. Adakah pada masa ini ada beberapa fikiran yang masuk dalam minda tuan-tuan puan-puan? Adakah? Mungkin tuan-tuan puan-puan fikir, betapa lamanya webinar ni. Adakah macam tu? Ataupun adakah tuan-tuan puan-puan fikir, saat lagi saya kena pergi office ni lah, saat lagi saya kena pergi email ini lah kepada officer tu ke apa mana-mana. So, ini semualah psychic entropy sebenarnya. Jadi cuba untuk praktiskan. Focus on one thing at a time. Satu lagi cara yang kita dapat fokus, tahu tak macam mana kita boleh train kita punya minda? Semasa kita makan di meja makan dan fokus pada makanan yang kita makan. Itu satu lagi mind training sebenarnya. Okey, kenapa ia penting? Kenapa dia penting untuk kita buat begini? Sebab apabila kita dapat fokus dengan sepenuhnya, barulah kita punya daya tahan akan meningkat. Barulah kita dapat fokus dan kita dapat mencapai dan boleh dikatakan kita dapat perform dengan begitu baik sekali in everything yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita katakan tidak fokus dengan sepenuhnya, itu memang akan memudaratkan kita punya performance, kita punya kerja dan juga kita punya minda akan jadi semakin lemah. Kita macam cepat lupa.
cepat stres dan juga kita rasa tak boleh berfikir. Okay, cuba tuan-tuan lihat di slide ni. I suka actually this points dekat sini tau. Kita memerlukan masa untuk berfikir. Kan? Okay, masa untuk berfikir. You tahu tak setiap hari Pam akan cuba untuk dengar muzik dekat YouTube. Tak tahu kalau tuan-tuan puan-puan pernah lihat. Dekat YouTube, kalau tuan-tuan dan puan-puan type cafe music ataupun Starbucks music ataupun cafe lounge music ke apa-apa, dia memang akan keluar music jazz yang sangat aman, sangat tenang, sangat bagus. Okay, so apabila Pam cuba untuk klik yang tu, I just akan enjoy music tu sambil-sambil minum kopi ke ataupun tea ke apa-apa. And it really helps untuk tenangkan fikiran kita. Okay, satu lagi yang kita boleh buat adalah tengok poin kedua untuk menjadi gila. Okay, sebenarnya maksudnya kan kita perlukan time to get crazy, to be wild, to be happy. Macam mana kita nak buat ni? Maksudnya di apa-apa jua lah pekerjaan yang tuan-tuan puan-puan ada sekarang. Katakan di company anda, okay, mungkin anda adalah manager ataupun team leader ataupun line manager ke apa-apa ke. Okay, walau apa jua pun pekerjaan ataupun tugasan ataupun jawatan yang anda semua ada, cuba fikirkan apakah jalan untuk menjadi lebih kreatif. Mungkin 1 jam ataupun setengah jam untuk fikirkan something outside the box tau. Macam saya, okay, I bagi webinar, I bagi terapi dan juga saya adalah lecturer. So kadang-kadang saya akan tengoklah research on different types of teaching style, pelbagai jenis teknik yang menarik dan kreatif untuk terapi, untuk webinar. So I call this macam time to just be wild and crazy macam tu. Maksudnya untuk kita jadi kreatif. Creativity punya bank itu kita kena macam untuk deposit lebih dekat situ. So itulah satu boleh dikatakan teknik yang sangat penting juga untuk kita dan juga bagilah ruang kepada anda semua untuk membuat kesilapan. Tak apa kalau tak perfect. Kita semua work in progress, betul tak? Kita semua sedang memperbaiki diri kita. So itulah yang sangat penting juga untuk kita ingati. Dan satu lagi dekat sini, kita cuba untuk dan juga ingati diri kita bahawa pengurusan masa adalah sesuatu yang sangat penting. Macam manakah kita ingin menguruskan masa kita? Okey, pernah tak tuan-tuan puan-puan dengar tentang istilah Pomodoro? Okey, I tak tahu kalau tuan-tuan puan-puan pernah dengar, tapi Pomodoro maksudnya dalam bahasa Sepanyol ya, maksudnya tomato sebenarnya. Okay, so ada seorang individu, okay, lelaki ini namanya Francisco Cerello. Satu hari dia dekat dapur. Okay, dan dia fikirkan macam manalah saya nak jadi lebih efisien, nak menguruskan masa saya dengan lebih baik. Lepas tu dia lihat atas kitchen counter dia ada satu timer. Timer tu biasanya orang pakai untuk masak lah, nak macam time berapa lama lah ayam tu kena panggang ke ataupun kena baking ke ataupun kena roast kan ke atau apa-apa. So timer tu mungkin untuk kek ke apa-apa kan, tapi timer tu dia punya bentuk tu dalam bentuk tomato. Cuba tuan-tuan puan-puan check dekat, I rasa I pernah nampak dalam online shopping pun kita boleh dapat kan timer tu macam bentuk tomato. Lepas tu kita boleh cuba untuk pusing dia punya dial sehingga 5 minit, 10 minit, 15 minit, 25 minit macam tu. So maksudnya dia macam satu timer yang kita boleh cuba untuk gunakan untuk time diri kita. And then bentuk dia tomato. Sebab tu dia panggil dia Pomodoro. So Pomodoro teknik ini dia macam ni tau. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, okay, time diri untuk melaksanakan satu tugas selama 25 minit. Okay, kenapa 25 minit? Sebab menurut pengkaji dan juga menurut orang individu ini, Francisco Cerello, kebanyakan individu kan, kebanyakan maksimum fokus dia adalah 20 minit ataupun 25 minit. Kadang-kadang 15 minit je sebenarnya kan. Maksimum punya fokus yang kita dapat memberi sebagai seorang individu ataupun sebagai seorang manusia. Jadi, 25 minit kita cuba untuk memaksimalkan fokus kita dengan sepenuhnya ke atas satu tugasan. Selepas itu kita ambil selama 5 minit break. Kenapa kita patut ada break walaupun kita dapat juga meneruskan kerja kita? Sebab break ini sangat penting untuk refresh kita punya minda supaya kita dapat jadi lebih fresh, lebih idea dan juga kita akan kembali dengan lebih kreativiti. So 5 minit itu sangat penting dan kita pun akan macam seolah-olah kan
kita macam recharge tau kita punya bateri dan jadi lagi fokus. Kalau tak, kalau katakan tuan-tuan puan-puan, just continue je fokus untuk 1 jam tanpa stop, mungkin dapat masih dapat duduk satu tempat tapi otak kita, minda kita mestilah akan kadang-kadang pergi ke sini, ke situ, memang akan pergi ke sini sana. So sebab itulah kita kena ada 25 minit untuk focus time, 5 minit untuk rest time. Lepas tu sambung balik 25 minutes of focus time, 5 minute rest time. Okay. Satu disclaimer dekat sini, semasa tuan-tuan puan-puan buat 25 minit untuk focus time tu, cubalah untuk silent mode kan telefon bimbit sebab kalau tak memang kita akan sangat reaktif. Jangan check email, jangan check telefon kalau boleh untuk 25 minit itu. Kalau tak dapat buat sebegitu, mungkin rasa takut ke rasa nervous ke kalau ada something important kan. Okay, cuba untuk fokus untuk 15 minit dan 15 minit tapi janji jangan tengok phone, jangan tengok email, apa-apa pun. Just focus on tugasan hakiki yang anda semua ada. Cuba fokus dan try teknik ini, dia sangat membantu dan juga sangat-sangat efektif. Okey, peraturan 888 pun sangat bagus juga. Okey, 888 maksudnya dia macam ni. Dalam satu hari ada 24 jam. Betul tak? Kalau katakan kita berapakah jam sekarang ni, cuba tuan-tuan puan-puan ambil satu pen dan paper ataupun handphone dan cuba kira. Berapa lamakah yang tuan-tuan puan-puan sekarang ni tidur? Berapa lama? Berapa jam? Adakah 8 jam? 7 jam? 6 jam? Ideally, okay, kalau boleh lah secara dunia ideal kalau boleh, of course 8, right? Kerja 8 jam, play ataupun main ataupun kita buat aktiviti yang lain adalah 8 jam. Maksudnya tidur 8 jam, work 8 jam, play 8 jam. Tapi ini adalah dunia ideal. Okey, cuba tuan-tuan puan-puan lihat apakah nombor tuan-tuan puan-puan sekarang. Berapa jam anda semua tidur? Berapa jam anda semua bekerja? Berapa jam anda semua buat aktiviti yang lain seperti makan, mungkin bersenam, mungkin mandi semua, laundry semua dalam 8 jam tu. Okey, apakah nombor anda? Kenapa ini sangat penting? Sebab kalau nombor kita macam sangat lari daripada 888, katakanlah 2 jam tidur, 16 jam untuk bekerja and then the remaining untuk play. So maksudnya itu memang lari banyak kan. So that can really affect kita punya resilience, kita punya semangat juga. So kalau boleh jangan lari terlalu macam jauh daripada 888. Okay, so that is the Pomodoro. Ada dekat sini. Inilah tomato dia yang dimaksudkan tadi. Macam timer macam ni, comel kan. So cuba tuan-tuan puan-puan kalau tak ada tomato ini tak apa. Boleh guna handphone juga ataupun apa-apa. Tapi janganlah check handphone message ya kalau ini hanya untuk timer. Kalau saya lah, saya guna jam. Memang clock untuk time. Kalau handphone kan, dia memang bahaya. Kita akan tempted untuk check messages semua. Okay. Lepas itu kita ada pengurusan tenaga. Okey, pengurusan tenaga maksudnya kita kan apakah yang menyebabkan ataupun yang memberikan kita tenaga tuan-tuan puan-puan? Okey, memang kita akan cakap makanan kan, makanan yang berkhasiat. Minuman juga, minum air kan. Tapi itu adalah makanan untuk badan kita, fizikal. Macam mana dengan makanan untuk mental dan emosi kita? Itu pun kita kena fit juga. Apakah makanan mental emosi? Itulah self-care yang saya maksudkan tadi. Maksudnya macam apabila kita menjaga kesihatan mental kita, apabila kita menjaga emosi kita set boundaries. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, yang toxic dalam hidup kita cuba untuk ada boundaries dengan dia. Kita cuba untuk membuatkan dia, kita jangan membiarkan orang menzalimi kita. So kita pun jangan menzalimi diri kita. So kita buatkan setiap hari kita melakukan aktiviti-aktiviti yang mendapat membawa faedah kepada diri kita, membawa kebahagiaan dan juga keamanan dan ketenangan hidup dalam diri kita. Seperti mendengar muzik, bersenam, mungkin meluangkan masa dengan kawan-kawan, keluarga, mungkin kadang-kadang pergi bercuti sekejap ke, and then juga setiap hari kita cuba lakukan something yang membuatkan kita rasa happy.
Okey, jangan lupa makanan untuk kerohanian dan spirituality kita juga. Kita ni sebenarnya kita ada dalam psikologi kan, kita percayai bahawa setiap individu ada bio, psycho, social, spiritual. Maksudnya, biologi itulah adalah makanan fizikal. Psychological dan social itu boleh dikatakan mental emosi itu. Okay, kita luangkan masa. Kita perlukan, okay, psychological itu adalah mental emosi. Social itu maksudnya pergaulan kita dengan community, dengan orang di sekeliling kita, keluarga, kawan, rakan sekerja, bos, and then community society, kawasan perjiranan juga. Kalau kita ada silaturahim dekat sini, itu adalah mental emosi. So, bio, psychosocial. Okay, jangan lupa spiritual. Yang ni sangat penting sebenarnya. Kalau katakan setiap orang pun ada dia punya belief system kan, dia punya belief, keagamaan, kerohanian, spirituality. Itulah something yang sangat penting sebab itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang kadang-kadang dia tidak mempraktikkan ataupun dia terlepas untuk memberi perhatian kepada makanan rohani sebenarnya. Apakah kerohanian makanan yang kita boleh beri? Seperti zikir, solat, sembahyang, puji Tuhan, praise and worship. So, ataupun meditation, apa-apa yang membuatkan kita dapat be in touch tau with our spirit ataupun kita punya soul, kita punya roh. This is also food for our energy juga. Okay, setiap orang ada this energy. Tahu tak, apabila kita pergi dekat dengan seseorang kan, kita boleh rasa sebenarnya macam as if some kind of like aura ataupun energy, betul tak? Kalau orang tengah marah, cuba tuan-tuan puan-puan pergi dekat dengan dia. Mesti boleh rasa dia punya aura macam negatif ataupun aura marah macam tu. Itu adalah aura. Dia macam boleh dikatakan energy jugalah. Kalau cuba lihat haiwan kan, macam kucing ke, ataupun lihat budak kecil, diorang sangat sensitif dengan aura ataupun energi ini juga tahu. So apabila kita sangat berfikiran positif, okay, ingat ya tuan-tuan puan-puan, fikiran kita yang positif akan membuatkan emosi kita positif, yang itu akan membuatkan kita punya tingkah laku jadi positif, dan itu akan membuatkan kita punya seluruh badan juga kita rasa macam sangat positif dan bertenaga. Dan juga kalau kita menjaga kerohanian kita lagilah positif, kita punya aura dan energi. Dan cuba lihat pada masa itu, cuba lihat cermin, kita boleh lihat ada macam seolah-olah ada nur atas di muka kita, okay? Alright. So, satu lagi yang sangat penting adalah kita kena belajar bercakap no. No ni pada masa yang sesuai dan pada masa yang betul lah. Bukan setiap perkara kita cakap no, tapi maksudnya perkara yang sesuai pada masa yang sesuai dan juga kepada orang yang betul. Macam mana kita cakap no? Maksudnya, kadang-kadang kita kena ada boundaries tau. Kalau kita rasa, alamak terlalu overwhelmed lah saya rasa saya tak boleh cope lah dengan benda ni. Saya rasa saya tak boleh lah macam memenuhi kemahuan orang inilah. It's okay to say no tau. Sebab kita kan human being je, manusia. Kita pun manusia yang memerlukan kasih sayang, yang kita pun sedang mengalami pelbagai jenis cabaran di hidup kita. Jadi takkan kita nak jadi Superman ataupun Superwoman. Superman pun cakap no kadang-kadang kan bila kita tengok Marvel. So kita kena memang cakap yes kepada diri kita juga. Jangan lupa untuk cakap yes to yourself juga. Kita kena cakap no pada masa yang sesuai. Kadang-kadang kita punya kawan ataupun family member ke sesiapa-siapa ke akan meminta something, and mungkin permintaan itu membuatkan anda semua rasa tidak selesa. It's okay to say no sebab apa yang anda rasai itu sangat valid dan juga anda adalah sangat penting. Jadi tak perlu kita cakap yes kepada everything in our life. It's okay kalau kita cakap no. Of course mungkin ada orang yang tak puas hati dengan kita, yes. Tapi itu adalah hakikat yang kita tidak dapat mengawal, betul tak? Kita tak dapat mengawal perasaan orang terhadap kita. Kita hanya dapat mengawal pemikiran kita je, perasaan kita je, tingkah laku kita je. So cubalah untuk menjadi lebih kind ataupun baik hati terhadap diri kita. Okay, ini adalah something yang sangat favourite saya, iaitu digital detox tau. Kita kena ada detox digital. Maksudnya, kenalah ada beberapa masa dalam hari kita. Bukan saja setahun sekali, tapi kalau boleh setiap hari.
di mana kita dapat ada detox daripada digital gadget-gadget kita. Maksudnya setiap hari cubalah untuk letakkan handphone ke bawah, letaklah silent mode sekejap. Cuba untuk just fokus je kepada diri kita, fokus je kepada katakan kepada aktiviti-aktiviti yang anda semua suka, fokus, cuba pergi jalan di tempat tinggal masing-masing ke, just jalan di tempat yang luas, lapang, ada greenery. Saya kadang-kadang suka jalan dekat UIA, dia ada macam sangat greenery, ataupun jalan dekat taman ke. It's really amazing and memang nature kan, menurut kajian, nature ni mempunyai efek terapeutik terhadap mental health kita. So, dan juga saya cuba untuk challenge, saya nak cuba untuk memberi cabaran kepada tuan-tuan perempuan, cuba untuk kalau boleh tinggalkan handphone dekat rumah and then pergi jalan. Untuk 15 minit pun tak apa. Okay, ataupun kalau katakan 20 minutes lah, just nice. Tanpa handphone, boleh tak? Is it possible? Cuba and tengok and see. You will feel so different tau bila kita buat macam tu. Okay, satu lagi adalah, siapa punya laptop nampak macam ni? Semua semua tabs terbuka. Okay, saya pun kadang-kadang bersalah jugalah. I also guilty of this kadang-kadang. Tapi janganlah buat setiap hari kalau boleh, sebab ini pun boleh menyebabkan kita punya psychic entropy kan tadi. Memang akan membuatkan kita punya minda sangat berkecelaruan. Kita akan rasa sangat stres dan juga ini akan memang membuatkan daya tahan kita jadi menurun dan kita pun akan rasa sangat susah untuk esok nak bangkit semula, sebab esok bangun tengok balik kita punya laptop, alamak nampak macam ni, nampak rasa stres je tengok macam ni kan. So cuba kalau boleh setiap hari, okay, tutup semua tab sebelum tutup laptop, tapi laptop pun kena shut down. Saya sangat yakin ada antara tuan-tuan perempuan dekat sini yang mungkin setiap hari tak klik shutdown, klik sleep je, betul tak? Siapa di sini yang buat begitu? Okay, saya pun sebenarnya kadang-kadang buat begitu juga. Tapi bagus kalau kita boleh mungkin mengurangkan tabiat itu, sebab itu bukan sahaja boleh merosakkan laptop kita tapi juga akan membuatkan fokus kita jadi lebih menurun. Dan juga kita punya fokus kan, kita macam tak selesai, ada unfinished business setiap malam, mungkin akan mengganggu tidur kita juga. Okay. So, macam ni. Kan lebih tenang kalau kita nampak macam ni. Satu je dia punya search. Okay. Okay, in the ideal world lah. So, kalau katakan kadang-kadang susah macam ni, tapi cuba praktiskan. I tell you, it is very possible. Okay, yang antara yang sangat penting juga adalah teknik pengurusan perhubungan manusia. Okay, human management, human relations. Betul tak sangat penting? Ini, cuba kita lihat gambar ni ya. Kita ada gambar di atas dan paling kiri. Kita ada antara ibu bapa dengan kita. Gambar di paling atas belah kanan, kita ada antara suami isteri. Ataupun boleh jadi di antara mungkin siblings ke, adik-beradik, ataupun anak dengan kita, ataupun rakan sekerja. So, this is very important. Saya kenal ramai klien saya yang dia sangat efisien tau, sangat bagus di kerja dia, tapi part pasal human relations tu kadang-kadang dia kurang sikit. Tahu tak apa terjadi? Dia itu memang boleh menjejaskan prestasi kita di office tau. Sebab apabila kita tak rasa tenang dan happy dengan orang di sekeliling kita, kita pun tak dapat perform kadang-kadang. Dia akan effect. Sebab tu kita kena really take care of this relationship dekat rumah, dekat office. Tengok dekat picture dekat bawah. Orang tu pun nampak lebih sihat, lebih happy dan tengok macam gambar di belah kanan bawah juga sangat happy. So cuba ada game day, game night ataupun happy macam moment tau dengan ahli keluarga. Cuba letak gadget semua diketepikan dan juga cuba untuk meluangkan masa bersama family, meluangkan masa bersama rakan sekerja. Semua ini adalah investment. Investment sebenarnya dia macam saham yang sangat-sangat tinggi. Dia investment untuk memang untuk sukses lah really. Sebab apabila kita ada macam team building dekat office, memang ini macam satu deposit tau. Deposit into the bank of collegiality. Kesilaturahim di office. Kita perlukan untuk
semua orang berfungsi dengan sepenuhnya, dengan sebaiknya, and barulah kita akan rasa happy dekat office. Barulah tak rasa macam, alamak, I memang dreading lah pergi office. Kita akan rasa kita look forward to going to office. That is a very important thing. Okay, so jadi apakah yang sangat-sangat penting kat sini? Kita ada toolbox kita, okay? Kita ada toolbox macam Felix the Cat, okay? Ataupun Doraemon punya bag, alright? Kita ada pengurusan minda, pengurusan masa, pengurusan tenaga kita dan pengurusan hubungan manusia, human relations. Ini semua 4 tips yang sangat penting yang saya kongsikan pada hari ini dan saya harapkan daripada bahawa tuan-tuan puan-puan dapat mempraktikkan semua tips-tips ni dan jika tuan-tuan puan-puan ada apa-apa soalan boleh juga kemukakan kepada kami supaya kami dapat untuk menjawab dan harap-harap dapat juga untuk meningkatkan daya tahan tuan-tuan puan-puan dekat sini ya. Jadi satu lagi summary ataupun ringkasan ya. Saya suka akronim ini sebenarnya. Okey, cuba tengok lihat di sini. Okey. Cuba kita lihat. Okey, nutrisi. Nutrisi adalah sangat penting juga. Nutrisi maksudnya kita adalah apa yang kita makan. So we are what we eat. So kalau katakan kita makan benda-benda yang berkhasiat, kita pun akan rasa lebih lebih happy. Tahu tak? Kita punya gut health kan dekat usus, it really can affect kita punya emotions tau. Kebanyakan masa apa yang kita makan akan memproducekan serotonin. Okay, menghasilkan hormon serotonin ini sangat bertanggungjawab untuk membuatkan kita rasa sangat happy. Satu lagi hormon adalah endorfin, iaitu apabila kita melakukan aktiviti, senaman, apa-apa pergerakan akan menghasilkan endorfin, happy hormon juga. Satu lagi adalah cinta. Oksitosin lah adalah hormon yang akan dihasilkan apabila kita sayangi diri kita sayangi kawan, kawan sayang kita. This oxytocin is the love hormone. Lepas tu, kita upward spiral theory ya, mencakapkan bahawa kita kena start kita punya hari kita dengan cara dan langkah yang baik ataupun langkah yang betul. So how we start our day will affect how the rest of the day is. So I call kita dalam positive psychology ini dipanggil upward spiral theory. Maksudnya cara kita memulakan hari kita. Cuba tuan-tuan puan-puan lihat. Bagaimanakah tuan-tuan puan-puan memulakan hari anda hari ini? Adakah dengan cara yang tenang, baik, happy, dapat breakfast, tenang-tenang, tutup alarm ataupun dengan cara yang tergesa-gesa. Alamak, I overslept. And then cepat-cepat macam stress. So, itu dapat memang mempunyai efek terhadap seluruh hari kita. Satu lagi adalah daya tahan dekat sini, yang kita bincang tadi dan juga cuba untuk tuan-tuan puan fikirkan siapakah diri anda sebenarnya. Apakah motivasi intrinsik dalaman anda untuk mempunyai pekerjaan ini dekat office, right? So semua ini adalah sangat penting. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan dan cuba untuk berkongsi question apa-apa soalan yang anda semua ada dan salam, terima kasih.